Selamat petang dan salam sejahtera, salam perpaduan diucapkan kepada semua anak-anak murid Umi yang Umi kasihi sekalian. Apa khabar semua? Umi doakan semoganya semua berada dalam keadaan sihat, ceria, sejahtera dan sentiasa bersemangat ya, walaupun kita mungkin sudah berada di penghujung-penghujung semester ya. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan urusan kamu. Okey, jadi terima kasih Umi nak ucapkan pada minggu lepas kerana kamu telah berjaya untuk respon terhadap tugasan yang Umi beri di laman YouTube. Okey, terima kasih di atas perkongsian kamu ya terhadap perkara yang kamu amalkan untuk mewujudkan patriotisme di negara kita. Okey, jadi pada minggu ini kita telah masuk kepada satu tajuk baru iaitu tentang penghayatan bagi rukun-rukun negara. Okey. Seperti mana yang kita dah maklum, rasa kamu tak ada masalah ya untuk mengingati rukun negara. Ya, semua orang ingat rukun negara tu. Okey, jadi sebelum tu mungkin kita boleh cerita sikitlah sejarah bagaimana rukun negara ini mula ada dalam negara kita. Okey, rukun negara ini sebenarnya telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 yang di-Pertuan Agong pada masa itu almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 masa tu. Okey, dia sebenarnya adalah satu bentuk dalam usaha mewujudkan perpaduan kaum ya yang kukuh dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa susulan daripada selepas peristiwa 13 Mei 1969 ya. 13 Mei tu berlaku pada tahun 1969. So pada tahun 1970 diperkenalkan rukun negara. Okey. Prinsip dalam rukun negara ni sebenarnya adalah jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum untuk mewujudkan satu negara yang stabil, masyarakat yang stabil ya, menyemai nilai murni, nilai keagamaan, kesetiaan kepada negara, kepatuhan kepada perlembagaan undang-undang serta mewujudkan masyarakat yang sopan dan bertata susila. Okey, jadi dalam membentuk negara beberapa perkara yang sebelum ni dilemparkan dalam ataupun diungkapkan perlulah dipastikan supaya tidak mengguris mana-mana pihak, kerana walaupun kita ada hak asasi kita untuk bercakap ya, seperti yang dijamin dalam perlembagaan persekutuan, tapi pastikan tidak mengguris perasaan mana-mana pihak ya. Faktor bahasa kebangsaan juga sebenarnya memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan di antara kaum ya. Sekadar memahami sahaja Umi rasa tak kompeten. Jadi kita mesti menggunakan bahasa Melayu untuk kita berkomunikasi dan mewujudkan kesejahteraan dan persefahaman di antara satu sama lain. Okey. Okey, sebenarnya dalam yang memainkan peranan penting ya dalam mewujudkan rukun negara ni, salah satunya adalah daripada usaha daripada Perdana Menteri kita yang pertama lah ya. Sebab kita tak nak berlakunya ketidakstabilan fahaman ataupun persengketaan di antara kaum daripada peristiwa 13 Mei hari itulah ya. Dalam hal ini peranan tokoh sebelum kemerdekaan boleh dijadikan contoh seperti Syekh Abdullah Ibrahim ataupun Syekh Abdullah Fahim, ulama dan ahli falak terkemuka yang menasihati Tunku Abdul Rahman untuk menaiki kapal laut ke London agar mempunyai masa yang panjang untuk berbincang. Sebenarnya masa tu Tunku Abdul Rahman ni dinasihati oleh dua orang iaitu Syekh Abdullah Ibrahim dan juga Syekh Abdullah Fahim untuk pergi ke London untuk membincangkan tentang kemerdekaan. So Tunku Abdul Rahman ni pun naik kapal laut pergi ke London ya. Tapi kita tidak boleh kesampingkan bahawa itu bukan semata-mata usaha daripada satu pihak sahaja. Disokong oleh tokoh pejuang masyarakat India Tun V.T. Sambatan yang bergandingan bahu membebaskan tanah air daripada penjajahan. Begitu juga sumbangan Tok Gajah, Mak Kilau, Antanom, Datuk Maharaja Lela yang asas perjuangan mereka mewujudkan rasa permulaan fasa kemerdekaan. Okey. Dan tak lupa juga penggabungan Sabah dan Sarawak di mana Datuk Patinggi Tan Sri Temenggung juga dari Sarawak dan Tun Fuad Stephen daripada Sabah memainkan peranan juga terhadap kemerdekaan kita. Dan kita tak boleh lupakan juga Tun Tan Cheng Lock, Tun Liu Yu Ko dan Colonel H. Hesley menubuhkan Persatuan Cina Malaysia ataupun kita kenali sebagai MCA pada 27 Februari 1949 bagi menyatu padukan masyarakat Cina, bekerjasama dengan kerajaan menentang komunis dan berjuang dengan kaum lain untuk membentuk kemerdekaan bagi tanah Melayu masa itulah. Jadi
prinsip rukun negara ni sebenarnya adalah satu prinsip yang mudah untuk kita faham, ya. Dimulakan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang mengambil kira komposisi kaum berbagai kepercayaan anutan di Malaysia. Ya, dalam kepelbagaian hidup masyarakat majmuk, setiap bangsa dan agama sebenarnya seharusnya menerima dan menghormati pegangan agama masing-masing, mengamalkan dengan aman dan harmoni, dan kedudukan Islam diangkat sebagai agama rasmi, ya. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara juga mengangkat kedudukan yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara, dan rakyat pula merafak setia, ya. Ambillah daripada kata-kata Sultan Alauddin Ryayat Shah sebagai pedoman, ya. Sultan Alauddin Ryayat Shah dia sebut apa? Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya. Kalau tak ada akar, nescaya pohon tak dapat berdiri. So itu adalah signifikan di antara raja dan juga rakyat. Okey. Keluhuran perlembagaan memaparkan pentingnya perlembagaan dalam sesebuah negara, ya. Di Malaysia, walaupun Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, baginda juga menjalankan tugas berpadukan perlembagaan persekutuan, ya. Sebab tu kalau kamu tengok dulu ada satu gambar yang viral, ya. Kita punya yang di Pertuan Agong sekarang ni, orang ambil gambar dia dekat meja dia kan. So kalau tengok dekat atas meja tu, atas meja dia, depan dia ada apa? Ada satu buku, dan itu adalah buku perlembagaan negara. Okey. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, prinsip kedaulatan undang-undang jelas menyatakan undang-undang adalah elemen utama pemerintahan sesebuah negara yang mengikat kerajaan dan rakyat dan wajib mematuhinya. Undang-undang ni sebenarnya tak mengenal siapa, dia tak ada syarat. Dia untuk semua orang, apply for every people, ya. Okey, dan rukun kesopanan dan kesusilaan menggambarkan cara hidup dan norma yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Okey, jadi untuk task pada minggu ini, Umi nak kamu kongsikan bagaimana cara diri kamu sendiri, ya, sebagai pelajar untuk menghayati setiap daripada rukun negara, ya. Jangan lupa komen dekat bawah YouTube tu nanti. Okey, jadi kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih di atas segala respon kamu pada minggu lepas, dan diharap kamu dapat menyiapkan tugasan kamu pada minggu ni. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.